Okey ya. Isu ni sekarang ni kalau masalah pada kolam ni ialah kalau bocor lah. Sekarang ni kolam saya dah dekat 2 bulan lagi tak guna pasal bocor. Bocor dekat balance tank. Okey, so kolam asal ni tak ada leaking. Itu pasal kita nak tahu bila kita buat kolam ni, konkrit dia kena tebal lah. Biasa kita pakai 2 layer konkrit. So yang ni isu ni tak adalah. Konkrit dia okey, air tak leaking. Kat Teluk Intan ni tanah dia mendap, so selalunya dia akan leaking. So sekarang dia bocor dekat balance tank ni. Tadi kita dah potong. So, bila kita letak air penuh, dia akan turun, tapi dia tak turun habis. Dia ada tinggal sikit kat bawah. So kita suspect dia bocor dekat outflow dia. Outflow dulu dia ada outflow sini. Outflow ni guna untuk keluarkan air bila kita nak keringkan kolam untuk cuci. Tapi dulu pasal selalu leaking, kita taruh end cap dekat tu. So mungkin dia leaking daripada saliran kat luar, daripada longkang luar. So dia leaking masuk ke dalam kolam. Dia tak penuh, dia leaking bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam rancangan yang dah lama saya tak siarkan, episod DIY kita ataupun do it yourself. So ni untuk kita, dah lama kita tak bersua dalam episod DIY ni. Okey, hari ni kita akan cuba berkongsi. Saya akan cuba berkongsi masalah jika kita ada kolam renang. Masalah utamanya yang paling kita takuti ialah jika kolam kita bocor. Contohnya di Teluk Intan ni, tanah ni di teluk, dikelilingi sungai dan juga tanah ni banyak ditambak. Kadang-kadang bila tanah tu mendap akan menyebabkan retak, ataupun pokok-pokok di sekitar menyebabkan lantai kita retak. So apa telah jadi pada kolam saya, air dia kurang. Bila kita running kolam tu, motor kita akan running dengan air yang kosong, kerana di balance tank saya ni kehilangan air. So apa yang saya perhatikan, air tu bila kita isi penuh, dia akan susut sampai ke bawah, tapi dia tidak akan kering sampai habis, menunjukkan ada air di bawah tanah yang masuk ke dalam kolam saya. Dan juga ada lubang yang agak besar. So perkara ni alhamdulillah bagi saya, kerana saya bernasib baik, kerana hanya kolam kecil saya, balance tank saya yang bocor, bukan kolam yang besar. Kalau tidak, kita terpaksa pecahkan semua kolam ni untuk kita mengesan. Ini satu mimpi ngeri lah pada siapa yang buat kolam. Apa kita buat, kita cuba minta potongkan pipe-pipe yang ada dalam ni untuk mudah kita buat kerja. So pipe-pipe ni pun telah dipotong untuk kita memudahkan proses mengesan di manakah kebocorannya. So saya menggunakan teknik yang agak, pasal masa ni saya masih tak tahu macam mana nak buat. Teknik saya keringkan dan saya tengok mana datang air tu. Pasal macam saya kata tadi, bila tanah air tangki tu kosong, tapi dia takkan kosong habis. Dia akan tinggal dalam 2 inci air, di mana ialah air daripada luar. Saya tak pasti sama air itu datang daripada kolam besar ataupun daripada tanah. Tapi memandangkan kolam besar saya tidak ada penyusutan air, so besar kemungkinan ialah daripada air bawah tanah yang bocor. So sekarang ni saya terpaksa keringkan kolam tu, dan juga kita nampak ada beberapa tempat yang bocor di cap yang saya tutup. Ada 3 cap. 2 cap ni ialah yang menyambungkan kepada kolam besar yang asal dulu, masa saya baru belajar buat kolam. So sebenarnya cap ni tak perlu, saya telah tutup. Dan satu lagi cap yang untuk air tu keluar ke longkang. 3 tempat. Tapi yang paling besar ialah kita nampak di belah kiri saya ni, yang bocor. So setelah saya buat kajian-kajian dan saya mentelaah, dan juga saya tengok sikit Google dan juga YouTube, sebenarnya ada cara yang boleh membantu kita untuk mengesan kebocoran, iaitu dengan menggunakan pewarna tu. Nanti saya tunjukkan macam mana kita cara dia. Saya tak boleh tunjukkan di kolam pasal saya dah terbuat cara yang ni. Saya akan tunjukkan cara buat di analogi lah. Saya tunjukkan contoh macam mana kita nak tahu kesan kebocoran.
Okey, ini cara dia. Ini seakan-akan lah kita ambil lah contoh, ini ialah kolam kita. Kita akan titikkan sikit pewarna. Kadang-kadang kita pakai pewarna makanan. Dan kita akan nampak ke mana pewarna tu pergi. Jadi kita kena masuk dalam air tu dan kita titikkan sedikit pewarna. So dengan cara ni kita akan nampak. So plastik ni saya telah bocorkan untuk kita bagi contoh lah. Okey, tapi tak apa jelas. Kalau kita buat, kalau kolam kita tu agak besar lubang dia, kita akan nampak pewarna tu akan pergi ke arah kebocoran yang berlaku. So dengan itu kita tahu di manakah tempat-tempat atau spot-spot yang bocor untuk kita tampal. So saya ada juga buat kajian yang kita boleh tampal menggunakan underwater seal. Maksudnya kita tampal masa di dalam air, tidak perlu mengosongkan kolam. Dia ada pati lah, dia macam resin tu. Kita akan combinekan dia, kita mix dia sekali, kita campurkan, gaulkan dua-dua bahan tu dan kita tampal di dalam air ke tempat yang berlubang. Ini contoh saya tunjukkan apakah yang kita boleh dapat dalam online kalau kita nak cubalah. Tapi dalam kes saya ni saya telah menggunakan metod yang agak try and error lah. Setelah saya keringkan tu, saya cari punca dia. Memandangkan bila saya simin saya tak boleh beku kerana air, simin saya tidak boleh kering kerana air sentiasa masuk. So apa kita buat, kita ketuk tu, kita besarkan sikit lubang tempat punca air tu bocor dan saya tampal dengan plastisin tu yang kita budak-budak pakai kat sekolah kan. So tampal dengan plastisin tu di kawasan bocor tu dulu sebelum kita simin dan konkritkan bahagian atas supaya air tidak mengalir keluar dan juga simin kita sempat untuk kering. So alhamdulillah saya telah tampal semua outlet saya tu dan saya simin saya timin dalam 3 atau 4 inci menutupi semua outlet atau cap yang lama tu. So sekarang ni masa saya nak tunggu sama ada saya berjaya atau tidak memastikan konkrit tu kering. So ambil iktibar daripada ni ataupun pengajaran daripada kes saya ni, bila kita buat kolam pastikan konkrit kita cukup tebal. Kadang-kadang kita buat 2 lapisan konkrit untuk memastikan struktur kolam kita ni betul-betul kuat kepada sebarang tanah mendap ataupun keretakan disebabkan faktor-faktor luar lah. So alhamdulillah saya nampak kolam saya tak ada tanda-tanda air. Simin itu beku dengan baik, konkrit itu beku dengan baik. Bila kita ketuk-ketuk tu tak ada kawasan yang lompong. So alhamdulillah. So sekarang ni kita akan cuba mengisi air sama ada dia berjaya menakung air. So alhamdulillah air bertakung. Adalah sikit dia turun dalam 2-3 hari, dia turun 1 inci atau 2 inci. Tu insya-Allah dia tidak akan bocor dengan laju dan kita akan sempat rotate air tu semula lah. So saya panggil balik tukang pipe tu untuk sambungkan baik pipe-pipe ni kerana kita dah selesai dengan konkrit, pemasangan konkrit di bawah. Sekarang ni kita proses terakhir. Kerana setelah saya pastikan kolam tu tidak ada leaking yang kuat, cuma ada serapan pada dinding-dinding tu. Dinding tu memang saya dah bubuh plaster macam latex tu sebelum ni di tepi-tepi Cuma yang kat bawah kita latex tu kita tak dapat. Itu waterproof simen lah masa tu. So insya-Allah di side dia kita dah dapat kurangkan kebocoran. So kita dah berjaya pasang simen untuk kita teruskan proses seterusnya. Okay. Baru beli hose, modified hose. Harga murah. Okey, ni persiapan untuk saya kembali mencuci, membersihkan kolam tu dan juga akan mengisi air So saya beli hose barulah. Dah take tu? Ha?
Okey, dah siap modified hose kita menggunakan hose yang lebih heavy duty ya. Kalau yang hose yang memang untuk swimming pool ni senang sangat dia collapse dan bila dia suction ya, dan senang koyak. Dah banyak beli asyik koyak. So kita try beli heavy duty punya ni. Tapi kena sedikit modify lah, modify dia punya connector dia. So okay, hari ni kita dah testing kolam ni. Nampak bocor air turun lah, tapi tak banyak lah, turun juga, absorb tak tahu kat mana. Dalam masa 4 hari dia turun juga lah. Mungkin sebab cuaca panas kan. Tak apalah, kita try nak cuci kolam ni. Kalau kau teruk sangat ni, sebulan lebih, kat 2 bulan dah tak jalan sebab bocor. Takkan cuba lah. Okey, memandangkan siang kerja, petang tak ada masa. So saya buat sampai malam lah hari Minggu lah untuk mencuci kolam ni. Tengah semangat lah, sudah lama kolam ni kotor dan tak berjaga. Sehingga dekat sebulan tu 2 bulan lah buat bocoran ni. So baru kita boleh settle kan, cuci bersih-bersih untuk kita isi air. So isi air ni memang lama lah, pressure tak kuat, mungkin sampai memakan sampai 2 hari. Baru hari ni penuh lah, pasal kita buka malam dia, siang kita tutup lah pasal nak pakai ya. Pressure air tak kuat. Setelah semalaman kita mengisi air, keesokan harinya baru separuh kolam terisi. Tapi nampak dah nampak air tidak hilang, lantai semua dah bersih, tile dah berkilat-kilat. So dah nampak seri lah bahagian belakang saya ni. Okey, alhamdulillah. Setelah 2 atau 3 hari saya bertukar lumus, setelah 2 bulan kita tiada kolam, kotoran dan bocor, alhamdulillah kita dapat mengesan kebocoran tu dan juga dapat memperbaiki buat masa sekarang. So betul lah, so, agak harap harap video ni dapat bantu sedikit sebanyak. Memang saya tengok dalam banyak episod dalam channel saya tengok video pertama saya yang membuat kolam tu mendapat view yang banyak, dalam 6,000, 5,000 lebih. So alhamdulillah, so, anak-anak sudah ceria. Saya pun terjun sekali untuk menikmati kolam setelah sekian lama kami tidak mandi. Okey, alhamdulillah. Jumpa lagi di lain episod atau di lain rancangan DIY. So sokong channel saya, subscribe, share, komen kalau ada sebarang pertanyaan. Semoga kita bermanfaat dengan video ini. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.